Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopa Channel. Wow, ini yang dikatakan mantap, pemimpin yang berani, sahabat-sahabat semua, untuk menyuarakan pendapat dan mengecam tindakan keganasan yang tidak berperi kemanusiaan. Ya, so menarik sahabat semua, bagaimana Datuk Seri Anwar Ibrahim menunjukkan ketegasan beliau di depan pemimpin-pemimpin utama dunia. Ya, semasa dalam Perhimpunan APEC 2023 yang sedang berlangsung sekarang ini. Jadi sahabat semua, menarik untuk saya mau kita bersama untuk mendengar ucapan yang begitu berani ya daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim yang seringkali dikatakan oleh pihak pembangkang di dalam negara kita tidak cukup berani, tidak cukup tegas ya di dalam isu kemanusiaan ya dengan isu Gaza di Palestin ini, sahabat-sahabat semua. Jadi siapa sebenarnya yang penakut, siapa sebenarnya yang tidak tegas? Kalau kita lihat pihak pembangkang hanya berkokok di kandang rumah mereka sendiri. Tetapi sahabat semua, ini buktinya Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim ya begitu tegas, begitu mengkritik di hadapan pemimpin-pemimpin utama, pemimpin dunia yang juga turut bersekongkol dengan perkara yang berlaku di Gaza Palestin. Jadi menarik untuk saya bawakan ataupun bersama dengan Anda semua untuk melihat dan mendengar ya kenyataan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim ya semasa sidang APEC ini. Jadi ini dia sahabat semua, saya mau kita bersama-sama untuk mendengarnya. 바로 그를 없애고 이제 일본하고 문제를 해준다고 통을 됐다던데 지금은 아직 구성은 있는데 purely based on physical health and human health. That's all that we do. Stop this atrocity. Stop killing children now, because every day means more babies will be killed. And then go for final peace. I'm saying this because it's important for this sort of minimum understanding of class member countries. And if we fail as not entirely, but as commitment, the whole world is but a joke when we have this. Stop them with the healing this problem. I rest my case and I witness for Bruce Stewardship 2024. I was mentioned to President Peru to make sure that these concerns be part of the usher and thank you. Itu dia sahabat semua ya, ucapan singkat daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Siapa cakap berani Datuk Seri Anwar tidak berani ya berdepan dengan pengerusi ya dengan pengerusi yang dipengerusikan oleh Presiden Joe Biden ya Jumaat lalu ya, sahabat-sahabat semua, kita boleh nampak bagaimana ya tidak ada rasa terdesak, tertekan sekali dia menyatakan ketegasan Malaysia yang betapa pentingnya, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim, untuk semua negara ya untuk berpadu dalam satu suara ya pada saat ini bagi mendesak gencatan senjata yang berlaku di semenanjung Gaza supaya pembantaian ke atas warga awam termasuk wanita, kanak-kanak dan bayi oleh rejim ganas Israel ditamatkan. Itu antara kenyataan ya yang disuarakan oleh Perdana Menteri kita, sahabat-sahabat semua ya, dan saya percaya ya isu ini mendapat perhatian ya media antarabangsa berkaitan dengan kenyataan
ucapan yang diberikan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan Datuk Seri Anwar juga berbangga ya kerana bukan saja Malaysia tapi Brunei, Indonesia juga sepakat ya berkaitan dengan isu Gaza ini. Itu antara kenyataan ya juga yang turut diberikan oleh Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mana beliau merasa bangga kerana Brunei dan Indonesia, Malaysia ya sepakat serta tegas dalam isu Gaza di mesyuarat pimpinan ekonomi kerjasama ekonomi Asia Pasifik iaitu APEC di San Francisco pada Jumaat yang lalu. Datuk Seri berkata, "Saya bangga dalam hal ini ya Indonesia, Malaysia dan Brunei sepakat serta tegas. Ya Tuanku Sultan Brunei ya ada menyatakan tentang pertelingkahan di Timur Tengah. Presiden Indonesia Jokowi menyebut tentang kekejaman yang berlaku di Gaza," kata beliau kepada media Malaysia pada akhir lawatannya ke Amerika Serikat hari ini. Anwar tiba di San Francisco pada 13 November yang lepas bagi menghadiri edisi ke-30 mesyuarat itu yang berlangsung dari 14 ke 17 November. Seperti yang dijangka, ekonomi APEC gagal mencapai konsensus bagi perenggan yang diusulkan oleh Amerika Serikat berhubung isu geopolitik di antara Rusia dan juga Ukraine. Perdana Menteri berkata, memandangkan isu itu dibawa ke platform APEC, Malaysia telah berbincang dengan ekonomi-ekonomi yang sehaluan dan sepakat untuk memperkenalkan perenggan berhubung krisis kemanusiaan di Gaza. Sebagai kompromi, pihak Amerika Serikat selaku tuan rumah telah bersetuju untuk mengeluarkan elemen geopolitik daripada kedua-dua kenyataan ALM dan AMM serta akan mengetengahkan isu geopolitik dalam kenyataan pengurusi sahaja. Pada masa yang sama, Malaysia, Brunei dan Indonesia akan mengeluarkan kenyataan bersama yang menyatakan pendirian teguh dan pandangan lebih jelas tentang perbincangan mengenai krisis kemanusiaan di Gaza pada APEC 2023. Dan hanya dalam kenyataan pengurusi mengenai mesyuarat pemimpin-pemimpin ekonomi APEC mereka ada menyebut tentang Gaza. Jadi menurut kenyataan itu kami telah bertukar-tukar pandangan mengenai krisis yang sedang berlaku di Gaza, katanya. Para pemimpin termasuk Amerika Serikat berkongsi pendirian masing-masing. Setengah pemimpin juga berkongsi mesej bersama sidang kemuncak bersama negara Arab Islam di Riyadh pada 11 November 2023. Perdana Menteri juga berkata beberapa pemimpin telah membantah kemasukan perkara itu di dalam deklarasi Golden Gate pemimpin-pemimpin APEC 2023 atas alasan mereka tidak percaya bahwa APEC adalah forum bagi membincangkan isu geopolitik. Secara keseluruhannya saya gembira kerana ini adalah satu pendirian yang penting, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kami bukan ahli yang ingin mempamerkan sikap suka melawan atau berperang. Sebaliknya kami mengambil pendirian sebagai rakan, kata Anwar ketika ditanya sama ada beliau gembira dengan penglibatan secara keseluruhan dalam APEC 2023. Tambahnya, saya tidak menggunakan forum untuk melontarkan kecaman, sebaliknya membuat rayuan bagi menghentikan kekejaman yang sedang berlaku di Gaza, katanya. Menurut agensi Anadolu yang memetik kenyataan pejabat media kerajaan Palestin, angka kematian di negara itu dalam krisis yang berlanjutan sejak 7 Oktober lepas telah melapasi 12,000. Turut hadir pada sidang media itu Menteri Luar Bandar Dr. Zamri, Menteri Komunikasi, Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Duta Besar Malaysia ke Amerika Serikat Datuk Seri Muhammad Nazri Abdul Aziz dan Konsul Jeneral Malaysia di Los Angeles, antara mereka ya yang hadir dalam acara itu. Jadi kita boleh nampak sahabat semua ya bahwa ini bukanlah mudah ya menyuarakan pandangan, menyuarakan penegasan negara kita di hadapan pemimpin-pemimpin yang turut ya menyokong ya negara terbabit yang melakukan serangan itu. Itu dia. Jadi kita boleh nampak ketegasan Datuk Seri Anwar Ibrahim di depan pemimpin memang tiada tolak bandingnya. Datuk Seri mendapat liputan yang begitu meluas ya di media-media antarabangsa. Terima kasih, terbaik, mantap daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan sebagai tambahan, selain daripada itu ya berita baiknya juga Datuk Seri mengumumkan bahawa Malaysia meraih pelaburan sebanyak RM63.02 bilion. Selain daripada melakukan menghadiri, Datuk Seri juga tidak meluangkan, ya bukan tidak, tapi masih meluangkan masa untuk mencari pendapatan ya melalui mencari pelabur-pelabur untuk melabur ke dalam negara kita. Jadi ini antara tindakan yang wajar ya kita beri pujian bagi Perdana Menteri kita. Ya apabila beliau menyatakan bahawa Malaysia meraih pelaburan sebanyak RM63.02 bilion ringgit bagi cadangan pelaburan di Amerika Serikat, terutama daripada Syarikat Gergaji Teknologi.
Perdana Menteri berkata daripada jumlah itu pelaburan sebanyak RM8.33 bilion adalah daripada misi perdagangan dan pelaburan ke Amerika Serikat yang dianjurkan sebelum bermulanya mesyuarat kerjasama ekonomi Asia Pasifik iaitu APEC. Jelas Datuk Seri lagi pelaburan selebihnya adalah daripada mesyuarat 1 dengan 1 yang diadakan oleh Perdana Menteri di sini. Jadi pelaburan bagi misi perdagangan kali ini adalah daripada Abbott Laboratories, Mondelez International, Amset Rail, Hemotogenics, Pekin Elmer, Ford Motor Company, Boeing, Amazon Web Service, Innovix dan Lam Research. Itu antara syarikat-syarikat sahabat semua yang terbabit dalam pelaburan. Selebihnya telah diraih daripada pertemuan berasingan dengan gergasi teknologi seperti Google, Innovix Corporation, Microsoft, TikTok dan TPG, katanya kepada media Malaysia pada akhir lawatan Datuk Seri Anwar Ibrahim di Amerika Serikat hari ini. Terbaik. Jadi patut untuk kita berikan tepukan bagi Perdana Menteri kita yang bekerja kuat untuk negara kita khususnya. Jadi terima kasih kepada Perdana Menteri sekali lagi, dan kami rakyat Malaysia amat berbangga dengan apa yang Datuk Seri lakukan. Terima kasih sahabat-sahabat semua. Sekiranya anda mahu berikan sebarang komen, pandangan anda boleh berikan dalam ruangan komen. Dengan itu izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian sahaja pada Alright Nampak Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.